أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada pagi ini ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk dan tenang dalam ibadah kami, ya Allah, dalam pekerjaan kami, ya Allah, dalam apa segala yang kami lakukan, maka berikanlah kepada kami kesabaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ampunkanlah dosa kami, sihatkanlah tubuh badan kami, lanjutkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak penyakit berjangkit, ya Allah. Bila kami mati nanti, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Praise be to Allah, the most gracious and the most merciful. Alhamdulillah. Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah memberikan kekuatan kepada ibu-ibu, muslimat-muslimat, kakak-kakak pada pagi ini, akan kekuatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman-taman syurga. Satu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, bila tuan-tuan lalu di taman-taman syurga, wa idza marantum bi riyadil jannah, kata Nabi, bila kamu lalu taman syurga, maka berhentilah. Sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa makna taman syurga? Nabi kata, hilaquz zikr, iaitu halaqah zikir. Jadi minta ilmu ni kita zikir, ingat. Dalam kitab kata zikir ini ada dua. Ibu-ibu yang pertama sebut. Kita kalau mengaji kan kita sebut, kita baca kan. Yang kedua, jangan lupa bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka niatlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap saat detik maka Allah beri kepada kita pahala. InsyaAllah nanti ni bila kita pulang ke sana, Allah akan berikan kepada kita apa? Sebaik-baik kita. Jadi doalah, dan juga kita i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu ni special sebab apa? Sebab ibu-ibu yang lain, muslimat yang lain bukan boleh solat berjemaah lagi, tapi kita sudah boleh ke masjid dengan kapasiti untuk menuntut ilmu. Tu kan. Jadi ni tadi saya kuliah di Seremban. Saya kuliah Seremban, ada terlepas seorang muslimat ngaji juga kuliah subuh.
Selalu kuliah subuh muslimat ramai kan, tapi oleh kerana PKP ni, PKPP, jadi SOP dia muslimat tak boleh lagi solat. Jadi dia nak mengaji juga, terlepas juga seorang dia. Alhamdulillah. Jadi kita sambung kuliah kita, kuliah tajwid. Tajwid ini ambil daripada perkataan apa? Jawada yujawwidu tajwid. Tahsin makna dia, yakni mencantikkan. Tajwid ni apa? Mencantikkan bacaan. Kita nak cantik ke? Tidak. Mesti kita nak cantikkan rumah kita, kan? Kita nak cantik kehidupan kita. Maka begitu juga dengan Quran. Mencantikkan Quran, maka belajar dengan tajwid. Taranum lagu contohnya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah bagi kepada kita cahaya, Allah bagi kepada kita kelapangan faqih dalam bidang Al-Quran. Bidang Quran ni banyak, ulumul Quran wa ulumi. Banyak ilmu Quran, ilmu bahasa Quran, ilmu percakapan Quran, ilmu sirah Al-Quran, tarikh ataupun sejarah Al-Quran, asbabun nuzul, ilmu tentang undang-undang, semua ilmu ada di dalam Quran secara sama ada secara ijmal ataupun tafsir. Kalau tidak disebut secara tafsir, maka disebutlah hadis juga daripada ayat Quran. Jadi itulah kekuatan kita umat zaman ini, kena berpegang dengan Al-Quran dan hadis dan juga aqwal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ayat yang berapa? 100. Muka surat 7, ayat 41. Al-ayah wahid wa arba'un. Itu 41. Dalam bahasa Arab disebut satu dulu baru 4. Baru 40. Ahada wa ishrun, wahid wa ishrun, ahada ashar, ihda ashar. Jadi muka surat 7 ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. InsyaAllah kita mula dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Okey. Kita tengok dulu tajwid dan juga dia punya tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berbalik kepada 5 jari tajwid. Yang pertama alif lam, kan kita mengaji alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Yang kedua jari telunjuk ini hukum mim mati sebab 3. Panjang sikit ada 4, tengah jari tengah tu hukum nun mati. Nun mati dia ada 4. Idgham, kemudian izhar, ikhfa, kemudian iqlaq. Dia lebih pada iqlaq. Kalau mim mati idgham, izhar, kemudian ikhfa. Nah, itu. Kemudian jari ni waqaf, jari ni mat. Ada mat 2, mat 4, mat 6. Okey. Baik. Ada tak di sini alif lam ayat ni? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Tidak ada alif lam lah di sini. Yang adanya mat begitu panjang. Wa aminu ma asli bima anzal. Bima itu hukum dia mat jaiz. Sebab apa jaiz? Sebab harus. Bila harus ni makna dia ada option, boleh pilih. Sama ada nak baca 4 ataupun 6 dengan 2 boleh. Tapi bila sebut mat ni dia panjang. Jadi mat sekurang-kurangnya 2. Wa aminu bima anzal, 2 pun boleh. Tapi kebanyakan ulama membaca 4 sekurang-kurangnya sebab dia panjang. Dia boleh 2 ataupun 6. Satu lagi 4 tidak boleh, sebab dia tidak boleh option, dia wajib lah. Sebab tu dipanggil mat wajib muttasil. Hak ni mat jaiz munfasil. Okey. Jadi panjang kita baca. Macam mana nak kira panjang ni? Dengan bil asabi', ulama kata dengan jari. Dengan jari kita kalau semayang waladdallin tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tu panjang kat situ tu nak kira macam mana? Kira dengan jari. Batal tak semayang? Tidak, sebab dia pergerakan kecil. Musaddiqal lima, ada tanwin bertemu dengan lam. Umi ayat 41 yang muka surat 7. Tanwin bertemu dengan lam, memasukkan tetapi tidak dengung. Musaddiqal lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum. Tapi kalau kita dengung, kita masuk dengan dengung musaddiqan lima ma'akum. Betul tak? Tidak tepat. Yang tepat nombor 1 tadi musaddiqan lima ma'akum. Sekalipun taranum tidak boleh kita nak mendengungkan. Kadang-kadang dia nak bagi sedap tu dia panjang sikit. Jadi tak boleh panjang lah sebab dia bukan mat dan dia tidak boleh didengungkan. Okey. Ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Begitu juga wala takunu. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil, kan? Okey. Mat jaiz munfasil. Awwala kafirin bih, kalau kita berhenti maka disukunkan. Tapi kalau kita wasal sambung maka dimatkan. Dia panggil mat silah qasirah, pendek 2 harakat. Kalau tawilah panjang kena 4 ataupun 6. Kan? Okey, wala tashtaru wala tash, hamas di situ wala tash ada hamas, ada angin. Hamas tu makna dia dikeluarkan angin pada huruf tersebut. Tash, tak, taf, lagi tah, tah, ih. Tas, tas, sa.
fahathahu syakhsun sakat. Kaf tu kan, kaf. Takfuru, ada tak ayat wala takfuru? Allah kata wala takfurun, jangan kamu kufur. Wala takfur, jangan kufur. Makna kena syukur. Syukur ni makna dia apa? Kita kena ucap dengan lidah, alhamdulillah, terima kasih. Orang tolong kita, terima kasih. Nah, hidup ni seronok. Kita nak senang, orang nak senang dengan kita, dan kita nak senang dengan orang, amalkan 3 ni. Yang pertama, minta tolong. Minta tolong, memang kena minta tolong, sebab kita bukan menyusahkan orang. Sebab kalau kita tak mampu, Allah kata wasta'inu, minta tolong. Dan bila minta tolong, kena apa? Sabarlah, kan? Bisabri. Dengan manusia kena sabar, dengan Allah pun kena sabar, dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. As-sabru minal iman. Okey. Kemudian yang kedua, bila orang dah tolong, kena ucapkan terima kasih, thank you. Nabi kata, barang siapa yang tidak berterima kasih dengan manusia, maka dia tidak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Ucap terima kasih kepada laki kita. Laki kita kena ucap terima kasih kepada isteri dia, kerana masing-masing ada pengorbanan di situ. Yang ketiga adalah bila kita buat silap, kena minta maaf. Minta tolong, terima kasih, minta maaf. Dengan Allah dia panggil taubat. Wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Qalilan apa? Idgham ma'al gunnah, tanwin. Nun mati dia bersama dengan tanwin. Kalau mim mati tak ada tanwin. Okey. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Ya. Fattaqun mat arid li sukun. Okey. Jadi kita dah alhamdulillah tajwid okey. Cuma nak perbetulkan pada makhraj. Fattaqun, taqun. Wa iyaya fattaqun. Satu. Yang kedua, wa iyaya fattaqun. Mana betul? Satu yang A, B. A, wa iyaya fattaqun. Wa B, wa iyaya fattaqun. Mana betul, A ke B? B. Sebab apa? Kena tekan. Huruf qaf ni kena tekan, sebab dia huruf yang kena tekan, kena tinggi. Lidah kita tu kena naik atas langit. Taqu ni, halqu ni dia naik. Bila sebut aq, dia kalau halqum ni dia bergerak. Iq. Pegang ni kita punya halqum kita. Ada tak perempuan halqum? Ada, cuma tak ada biji. Perempuan ada agak halqum, tapi cuma tak ada biji. Kalau biji tu ada biji, ustaz saya ada biji, ada pondan. Gurau saja. Pagi-pagi tak boleh serius sangat. Jadi pegang tak? Pegang ni. Pegang ni. Okey. Bismillah, tes. Sebab apa Abang Min? Dia basah. Dia basah. Itu bocor. Saya nak dekat Boleh tak apa? Tak boleh pun tak apa. Dari mana boleh tak? Boleh lah. Gangguan sikit no. Terima kasih. Tes. Dengar tak? Masya Allah, terima kasih Abang Min. Bismillah, tes 1, 2, 3. Okay. Alright.
Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Wa iyaya fattaqun. Okey. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Macam tu juga huruf qaf. Jadi kita ramai-ramai sebut wala talbisul haqq. Sebut ramai-ramai al-haqq. Al-haqq. Apa itu? Huruf qalqalah. Qalqalah dia ada qaf, dia ada ta, dia ada ba, dia ada jim, dia ada dal. Dengan formula bahasa Melayu dia baju dah kotor. Baju dah kotak dah. Ba baju. Kemudian jim aj. Ada tak ayat jim contohnya? Ajmal. Ni bukan ayat Quran. Tapi bila disukunkan, syarat dia kena sukun, baru jadi qalqalah. Sebab apa sukun? Mati lah. Macam kita baca wala talbisul haqqa bil batil. Itu harakat. Tapi kalau kita berhenti, harakat tadi ada tak qalqalah? Tak ada. Tapi kalau berhenti kena ada wala talbisul haqq. Tiba-tiba bunyi qalqalah. Tapi kalau sambung wala talbisul haqqa bil batil. Ada tak? Sambung tak ada kan? Tapi kalau berhenti ada. Okey, bila berhenti dia jadi apa? Dia jadi tebal. Tapi bila dia sambung, dia mati tengah-tengah sambung, dia panggil kurang tebal. Sebab tu dia panggil qalqalah sughra. Tebal kubra, lagi tebal akbar. Ataupun sughra, wusta dan juga kubra. Boleh berlaku. Ustaz, kami mengaji ada kata wusta ni awak tak ada. Dia macam itulah. Kalau ada wusta, dia ganti tempat kubra. Kalau tak ada wusta, dia ganti tempat kubra, dia ada akbar. Faham tak? Baik. Wa antum ta'lamun. Cerita ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah Subhanahu wa ta'ala kata berimanlah. Berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah. Allah suruh siapa beriman, kita beriman. Tapi dalam ayat ini ibu-ibu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ini cerita tentang Bani Israel. Allah suruh mereka ni beriman. Beriman ni makna percaya, yakin. Iman ni ada 3. Iman letaknya di hati, di dalam jiwa, kemilau warnanya, bak cahaya, menyulut hidup seluruh manusia. Jadi cahaya iman ni. Yang pertama di hati, dia benar. Lidah iqrar. Kemudian tindakan af'al, dia taat kepada Allah. Jadi orang yang taat ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini Allah kata berimanlah. Jadi rukun iman ada berapa kita? Ada 6. Pertama kena iman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada Nabi, kan? Percaya, kena apa yang Nabi sebut kita kena yakin 100%. Kemudian beriman kepada hari kiamat, adanya maliki yaumiddin. Beriman kepada kitab, apa yang dibawa oleh Nabi kena percaya, yakin. Kemudian yang terakhir beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk, khairihi wa syarih. Itu makna iman. Bima, dengan apa yang aku turunkan, yang mana musaddiqa, dia menjadi penguat, menjadi pembenar apa yang ada pada kamu. Ini cerita Bani Israel waktu ketika mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata saki-baki Bani Israel ni mereka kena beriman sebab Quran ini diturunkan adalah mengesahkan apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada Bani Israel, iaitu kitab
Al-Injil. Kitab Al-Injil. Sebelum tu kitab Taurat, Nabi Musa, Nabi Isa kan. Dan lima ma'akum, apa yang ada pada kamu, wala takunu, jangan kamu jadi orang yang kufur, awal-awal kufur. Ni cerita sebab ni cerita awal, permulaan awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah ada Yahudi, di Mekah ada Bani Israel, di Madinah pun ada. Termasuklah puak Bani Nadir, Bani Quraidah ada. Sebab mereka ni bangsa, Bani ni puak kaum. Jadi jangan jadi orang yang awal-awal kufur dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Jangan jadi kufur dengan dakwah Nabi. Jangan lawan. Kufur ni maknanya jangan lawan. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Orang yang dengar taat, maka orang itu selamat. Betul tak? Kan? Anak kita dengar cakap kita, selamat dia. Tapi duk lawan cakap kita, kita suruh pergi kedai beli santan. Dia kadang-kadang suruh ayam, kadang-kadang suruh itik. Adik tu. Dia buat suruh macam tu. Kita pun naik, oh Allah semacam. Kan? Hang ni aku lahirkan hang, nak suruh beli santan pun payah. Dia lawan pula, dia kata mama ni tak ada orang lain nak suruh. Angah. Dah dia duduk di rumah. Kan contohnya. Lawan pula, jadi kita pun tak seronok. Allah Subhanahu wa taala kata jangan lawan. Wala takunu awwala kafirin bi. Yang kedua, wala ni larangan ni. Wala tashtaru, jangan kamu menjual beli. Wala tashtaru ni berjual beli. Bi ayati, dengan ayat-ayatku. Apa makna ayat? Iaitulah Al-Quran. Dulu cerita dia, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ni depa cetak kembali kitab Al-Injil. Photostat balik, tulis balik tapi jual. Kemudian tulis balik pula tak sama, dia reka cipta. Sebab tu Quran tak boleh buat macam tu. Sebab Quran ni dia tak boleh ubah, tak boleh reka. Allah jamin, Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Quran, kami akan jaga sampai bila? Sampai hari kiamat. Kitab yang tidak boleh diubah sampai hari kiamat satu dia Al-Quran. Satu dia Al-Quran. Kitab yang lain orang boleh rekod, tapi Quran orang cuba nak reka. Allah kata, Allah Subhanahu wa taala dia apa? Dia mencabar mereka ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu, datangkan satu surah. Dia pencuba ubah satu surah Al-Quran, nama dia surah Al-Fil. Bisa dengar tak surah Al-Fil? Kan surah Al-Fil kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi dia pun ubah juga, dia buat surah Al-Fil. Ini ada cerita Al-Fil. Mula dia kita baca ayat kita Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tanya, adakah tidak kamu melihat bagaimana gajah itu? Cerita pasal Al-Fil ni, tentera Abraha gajah. Dia pun datang kat surah Al-Fil, tapi dia ambil konten dia punya struktur dia macam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Dia pun buat juga Al-Fil. Kemudian Mal-Fil, gajah. Apa itu gajah? Kemudian dia jawab, gajah itu dia ada belalai. Al-filu hayawan. Dia kata gajah itu ada belalai yang panjang. Lah, tu ayat budak sekolah rendah. Kantoi tak? Kantoi. Jadi tak boleh ubah Al-Quran. Jadi sebab itu kalau orang yang mempelajari Al-Quran, Allah akan menetapkan pendirian dia. Sebab itu kita kena selalu membaca, memahami Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita punya karakter kita punya prinsip kita akan kuat. Baca Quran insya-Allah kuat. Kita pergi mana pun kita dengar, oh aku teringat Allah kata jangan takut dengan makhluk. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kita ada apa? Panduan. Kita buat apa pun kita akan buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji.
Hebat dah orang yang pelajari Al-Quran tu. Jadi kena fahamlah begitu. Wala tashtaru, jangan kamu jual beli ayat aku dengan harga yang sedikit. Mereka menjual beli kitab-kitab Taurat yang telah dicetak di photostat dengan harga yang sedikit. Dia beli macam jual apa, buka meja jual. Ni jual. Kan? Jadi banyaklah tafsiran ulama berkenaan menjual beli ayat ni. Yang kedua iaitulah mereka menjual menjual petunjuk. Allah dah bagi hidayah, kemudian mereka berjual beli, sanggup menggadaikan agama demi kepentingan dunia. Wa iyya yafattakun, kepada aku kamu harus takut. Kata Allah, kamu kena takut kepada aku. Fattakun, ittaqu makna takwa. Takwa ni ambil daripada perkataan apa? Al-wiqayah. Al-wiqayah. Apa makna al-wiqayah? Iaitulah mencegah. Orang yang beriman ini dia ada sifat takwa, ada sifat apa? Mencegah, berhati-hati. Apa makna berhati-hati? Nak buat fikir dulu. Nabi kata orang yang bertakwa ni dia macam melintas jalan. Melintas jalan ni macam mana? Iaitulah dia akan pandang kanan dan pandang kiri baru lintas. Ada tak orang lintas terus macam tu? Tak ada. Tengok dulu kanan, kiri baru lintas jalan. Abir sabil, itulah orang yang beriman. Fikir dulu sebelum nak buat. Sebelum nak post fikir dulu. Sebelum nak kata fikir dulu. Sebelum nak buat fikir dulu. Tanya dulu. Bukan dah buat baru tanya. Ustaz, saya dah cerai, saya dah melawak dengan bini saya. Saya kata dengan niat untuk nak ceraikan dia, pula talak 3. Allah, habis tak boleh buat apa dah. Contoh misalan. Tak boleh main-main nak agama ni. Bubuh nama anak fikir dulu, bukan bubuh baru fikir. Abang, bubuh nama Doraemon boleh tak? Contohnya Nur Doraemon, dia bubuh dah pergi kat JPN dah ni. Aduh, silap lah. Patut fikir dulu, tanya ustaz ke apa ke kan. Barulah bubuh, bukan bubuh baru fikir. Contohnya gitu. Baik. Kemudian apabila dapatnya takwa, konsep takwa itu telah difahami, maka jadi orang yang bersyukur. Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Apa dia makna dia? Jangan kamu mencampur ataupun memakaikan ataupun menggunakan, memperbuat kebaikan pada masa yang sama melakukan kebatilan. Makna dia apa? Jangan kamu buat maksiat, pada masa yang sama kamu buat ketaatan. Semayang tapi buat juga maksiat. Semayang tapi makan juga hak orang. Semayang tapi kata ke orang. Tak mau, Allah kata. Tapi Allah itu dia maha apa? Maha pengampun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata jangan kamu mencampur yang baik dengan yang buruk. Buat yang baik, tinggalkan yang buruk. Wa taktumul haqqa, dan jangan kamu apa? Katama. Apa makna katama ni? Menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahui. Jadi mereka ni, mereka tahu dah kebenaran. Sebenarnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun ditulis di dalam kitab Injil tentang nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ni dalam kitab Al-Injil nama dia Ahmad Muhammad. Nabi Muhammad ni bukan kata Nabi Isa, Nabi Musa kitab dia. Nabi Adam lagi. Sejak Nabi Adam diciptakan telah pun ada Nur Muhammad. Itu yang disebut oleh ulama. Jadi makna dia penantian akan umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu sendiri telah pun Allah Subhanahu wa ta'ala ikram, muliakan. Jadi kita ni mulia sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni siapa kita ni? Tak ada siapa-siapa pun kita. Kita ni sebab umat Nabi Muhammad sahaja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kita. Dia dalam syair tu, man ana 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 man ana. Siapalah diriku,
siapalah diriku. Siapalah diri kita kalau tidak kerana datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena banyak berselawat. Duduk saja-saja selawat, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aqimus solah. Ni kita tak baca lagi tadi. Kita sambung insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dah berhenti nak sambung balik tak payah baca bismillah kan. Kita mengaji kan, terus baca a'udzubillah dan sambung terus ayat tu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ulang balik. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in. Okey. Sambung lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Wa aqimus salah, Allah Subhanahu wa taala kata dengan perintah. Aqimu fi'il amr. Amr ni makna dia suruh. Mayang, dirikanlah kamu akan solat, kata Allah. Solat ini kena diri. Makna kena susah payah. Kena daripada duduk kena bangkit. Allah susahnya. Susah tak semayang? Susah dah ibu-ibu solat. Solat dia akan jadi mudah bila kita ambil susah. Solat akan jadi susah bila kita ambil mudah. Cuba ulang balik ayat tu. Cantik sangat. Balik ayat ni bagi dekat anak-anak cucu-cucu kita. Kalau mereka susah nak sembahyang, bukanlah makna cucu-cucu anak-anak ibu-ibu ni susah. Kalau, sebab tu dia kata kalau, jika mana. Kekuatan ataupun kunci formula sembahyang, macam mana nak ringan solat ini, bila ambil berat. Bila ambil berat sembahyang, maka solat itu akan jadi ringan. Macam mana nak ambil berat? Bila dengar saja azan, terus bangkit, akan jadi ringan. Lepas sembahyang selesai, subhanallah. Kemudian sebelum lagi nak masuk waktu sembahyang, kita dah standby dah. Dah ambil wudu, dah mandi. Jadi benda itu dia akan jadi tabiat. Nabi SAW kata, kamu jaga solat 40 hari berturut-turut, takbiratul ula, maknanya dia solat awal waktu bersama dengan imam. Hak laki-laki ni kalau berjemaah, kena berjemaah 40 hari berturut-turut, maka bara'atani, Allah akan buang dua apa? Dua pelepasan. Hak mana berat ni Allah akan lepas. Apa yang pertama? Iaitulah sifat munafik dalam diri. Cakap bohong, kemudian janji tak tepati, khianat amanah, Allah akan buang. Jadi cakap dia akan jadi cakap betul. Bila berjanji dia rasa berat, Allah minta maaf lah. Dia akan usaha juga macam mana pun untuk nak penuhi janji dia dengan sahabat saudara dia. Itu. Yang kedua, bila solat berjemaah awal waktu, maka Allah akan buang nama dia daripada neraka. Bila buang daripada neraka, duduk di mana? Duduk di syurga. Kita di sana nanti dia tidak ada di tengah-tengah. Ni awak ni duduk lepak tepi jalan ni, tak ada. Ni awak ni tak masuk, masuklah. Kami saja lepak, ya Allah, saja nak ambil angin, mana boleh. Kalau tak masuk neraka, dia duduk di syurga. Kalau tak ada di syurga, na'udzubillah. Sebab itulah kita kena pilih sama ada jannah atau jahannam. Jahannam, na'udzubillah. Jannah insya-Allah. Jannah lah, bukan jannah ni. Jannah. Jannah ni tu pelakon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada mereka dan kita. Baik. Aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Wa atuz zakah, dan juga kata Allah perintah kena keluarkan zakat. Apa makna zakat ni? Penyucian harta. Selain daripada zakat berbentuk sedekah, wakaf, itu juga adalah penyucian harta. Orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia cahaya dalam kubur nanti, subhanallah. Orang yang bersedekah, hidup dia tidak akan miskin. Orang yang bersedekah, Allah akan sembuhkan penyakit dia. Ada satu cerita ibu-ibu di mana seorang ni ada kena penyakit kanser. Kanser
Bukan cancel. Kalau cancel tak ada penyakit. Kanser ni, bila dia ni dapat tahu dia kena kanser, maka bagi dia harta dia tak ada apa dah. Orang dah tahu kata dia nak mati, tempoh hayat dia berapa lama, doktor anggarkan. Doktor pun dia bagi dia, tapi dia pun bukannya tahu bila kamu tu nak mati. Akhirnya dia sedekah, dia rasa tak ada apa dah bagi dia. Tu kita ni bila kita tahu bahawa bila kita dah kena sakit macam tu, maka tak ada apa dah duit bagi kita, betul tak? Hilang dah selera nak makan. Tahu penyakit kanser ni stage 4 ni, berapa bulan lagi nak hidup, tak ada dah. Dia tak ada dah nak login Facebook, tak ada lah. Dia nak lepak-lepak, tak ada dah. Macam orang duduk di penjara setiap hari Jumaat, maka dia akan kena hukuman gantung. Hak kena 302 penal code tu. Tengok dia hari Khamis, hari Rabu, hari Khamis tu esok dia kata malam ni adalah malam yang terakhir dia. Macam mana dia makan pun tak marah kan? Sebab dia nak kena hukuman. Lalu bagi dia apa? Tak ada apa-apa dah. Lalu dia sedekahkan harta. Pergi follow up dengan doktor. Satu hari doktor tengok, subhanallah, penyakit dia hilang. Tanya makan apa ubat? Tak makan apa pun. Makan hak ubat doktor bagi ya. Makan ubat tu untuk nak painkiller, nak buang sakit dia, tapi sakit tu tak hilang. Nak bagi tahan dia. Kebanyakan memang akan KO, tapi tengok-tengok hamba Allah ni, dia okey, hilang terus kanser. Ni cerita sungguh. Akhirnya bila dia muhasabah balik, rupa-rupanya dia ada bagi kepada seorang hamba Allah ni sumbangan, sampai dia sendiri pun tak sedar berapa dia bagi, tapi cukup banyak. Kawan tu doa supaya Tuhan hak bagi ni sihat, Allah makbulkan sihat dia. Tu sedekah punya kekuatan sedekah hebat. Sebab tu kalau kita ada masalah apa, sedekah, bubuh dalam tabung masjid. Ya Allah, bubuh ni niat selesaikanlah masalahku ya Allah, tolonglah ya Allah, gantikanlah masalah ni dengan apa, dengan penyembuh ataupun dengan penyelesaian yang terbaik. Allahumma ajirni fi musibati. Nabi ajak kepada kita bila terima masalah, doa ni Allahumma, sama-sama, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Sekali lagi, sama-sama ikut saya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah pahala di atas ujian ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ni doa ketika ditimpa musibah. Wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah, tunaikanlah zakat. Zakat kena keluar, zakat fitrah, zakat tanaman, zakat pendapatan, zakat simpanan dan sebagainya. Maka ceklah pendapatan ataupun aset kita, kita infakkan dengan cara keluarkan zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u, dan solatlah bersama orang-orang yang solat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa makna dia? Makna dia kena berjemaah kan. Kalau perempuan boleh tak berjemaah? Boleh, di rumah kan. Jadi anak kita lelaki so jadi imam. Kalau kita anak kita perempuan, kita jadi imam pun boleh kalau dia jadi imam. Hidupkanlah jemaah di rumah. Maka kuat kekuatan kita pada apa? Pada jemaah tu. Kita nak kuat ni kena hidup dalam berjemaah. Kalau lidi tu satu mudah nak patahkan, tapi kalau banyak lidi dikumpul nak patah payah. Tu penyapu lidi tu kan. Banyak ni payah nak patah, tapi kalau satu mudah nak patah, mudah. Sebab tu kita nak mengaji baca Quran, kena ada kawan-kawan. Semangat nak main mengaji, seronoknya ramai-ramai.
Cuma lah tak boleh makan. Ramai-ramai pun tak boleh makan lagi lah. Ramai-ramai duduk pun kena jarak-jarak. Tak boleh peluk-peluk lagi, tak boleh nak cium pipi lagi. Tunggu habis PKP dulu. Tapi ramai-ramai alhamdulillah. Dan syaitan dia cukup takut, cukup benci orang yang berjemaah, kerana kekuatan kita pada jemaah. Kekuatan kita pada berjemaah. Sebab itu Nabi kata alaikum bil jamaah, makan berjemaah, kamu solat berjemaah, buat apa pun kena ada berjemaah. Bila kita hidup ramai-ramai, maka kita akan belajar sesuatu daripada orang lain, maka kita akan terima pandangan nasihat daripada orang lain. Itulah kekuatan bila kita berorganisasi. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Tengok pula tajwid. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna an-nas. Ada dah alif lam? Ada kan? Ayat 44 tu. Alif lam apa tu? Alif lam apa tu? Syamsiyah. Macam mana nak kena alif lam? Kalau selepas daripada alif lam huruf tu dia ada sabdu, maka syamsiyah. Kalau tak ada sabdu, maka qamariyah. Alif lam qamariyah. Kalau ada sabdu, dia dibaca dengan idgham, masuk. Jadi kita baca atamuruna nannas. Sebut dah alif lam tu? Tak sebut dah. Masuk terus nun ke dalam nun. Nannas. Dia tak boleh baca atamurunal nas. Nalnas. Atamurunal nas bil. Silap. Tapi kalaulah dia itu tidak ada sabdu, maka dibaca dengan apa? Dengan izhar. Kalau ada sabdu baca dengan idgham. Contohnya selepas tu bil birri. Kan? Kita baca macam mana? Atamurunan nasa bil birri. Boleh tak baca sabibiri? Tak boleh. Atamurunan nasa bil, dia kena sebut lam tu. Alif lam tu kena sebut. Sebab apa? Sebab dia izhar. Tapi kalau dia tak ada dia tak ada sabdu, makna dia tak ada sabdu pada lam tu, kan? Macam ni bil birri ni sabdu di mana? Pada ba atau pada ra? Pada ra, kan? Ra huruf yang keempat. Ada pula an-nas itu huruf yang ketiga. Alif lam nun. Yang ni alif lam ba ra. So yang disabdu di mana? Pada ra tu. Okey. So jadi makna dia yang pertama alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam qamariyah. Jangan tertukar, walaupun sabdu tu tapi bukan sabdu pada ba, tapi sabdu pada ra. Nampak kan? Nampak tak? Bil birri. Sekali lagi kita ulang. Atamurunan nasa bil birri. Okey, 1 2 3. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalau kita nak berhenti pada bil birri, kita sukunkan. Atamurunan nasa bil bir. Boleh tak berhenti? Boleh. Ambil balik. Ambil kat mana? An-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Tapi kebanyakannya kita teruslah sebab dia ada waw. Jadi berhenti kalau nak sambung dia waw, tak payah ulang dah ayat tu. Sebab waw tu dia ayat baru. Waw tu dia makna dia dan, cerita sambungan. Cerita sambungan. Waw ni makna sambung, dan kemudian summa. Tu tak payah ulang. Allah kata at-ta'murunan nas. Cerita ayat 44 ni arba'ah wa arba'un. Ayat dia cerita apa? Adakah kamu nak menyuruh? Tu bila alif hamzah, bila mula-mula ayat, makna dia adakah. Ataupun makna dia
patutkah kamu suruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Ini cerita pasal cakap tidak serupa bikin. Kan? Tidak. Cakap ni Allah kata bila kamu nak suruh, kamu kena buat. Ni Allah Subhanahu Wa Taala tempelak kepada Bani Israel. Tempelak kepada orang yang bercakap tak buat. Jadi kita ni Allahu Akbar, takutlah kan, banyak cakap lah tapi tak buat pun. Dia ajak orang tapi tak buat. Itu bahaya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sebab tu kalau esok hari akhirat esok, hak awal-awal kena soal adalah alim ulama. Alim ulama dia kena soal lah. Ilmu dia satu, lepas tu amal dia satu. Ilmu satu, amal satu. Kan? Kita duk dengar ni amal buat terus. Tu lagi kemah daripada orang duk cakap. Jadi kalau ibu-ibu buat lebih hebat daripada yang bercakap ni. Ni cakap saja belum pasti buat. Kan? Dia nak buat ni Allah bagi taufik lah. Sembahyang, qiyamul lail, tahajud, Allahu Akbar. Kan? Saya duk tengok kebanyakan jemaah ni dia buat hak tak buat ni hak jenis ustaz-ustaz muda ni macam ni hak cakap ni. Kadang-kadang nak bukan tahajud terkejut Allahu Akbar. Tu kena lawan nafsu tu. Mayang solat sunat duha, qabliyah, ba'diyah, kena puasa sunat. Sebab kita duk mengajak orang ni, kita kena buat. Usahalah buat. Baik, kerana mati tidak mengenal usia. Wa innaha lakabiratun. Allah kata, wa tansawna anfusakum. Kamu lupa diri kamu. Wa antum tatlunal kitab. Sedangkan padahal kamu membaca kitab Allah. Keluarkan ayat-ayat, baca kitab, baca sedar Al-Quran, tapi tak beramal, tak boleh. Kena beramal. Al-ilmu, kata ulama, ilmu ni kalau tak beramal, kasyajaratin, macam pokok yang tidak ada buah. Tapi kalau beramal tanpa ilmu, sia-sia. Kena amal, berilmu. Kena ilmu, kena beramal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Allah tanya. Hampa tak fikir lah. Dia kurang macam itulah ayat dia. Fikir ke tidak? Awak tak fikir? Gitu. Afala ta'qilun. Jadi kita kena banyak fikir. Duduk saja-saja fikir. Kena banyak gunakan akal kita untuk kesejahteraan kehidupan kita. Orang yang banyak guna akal, banyak berfikir, Allah akan bagi kepada dia hikmah. Fikir tengok, Allahu Akbar. Kenapa? Kita kena banyak fikir. Kenapa aku ni Allah hidupkan lagi hari ni? Kenapa aku ni Allah bagi kepada aku apa? Duduk dekat dengan masjid. Kenapa aku ni Allah bagi kepada aku ni ujian? Kena fikir. Sebab apa? Kena berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berbalik kepada Allah, Allah kata apa? Wasta'inu. Ini ayat dia. Mintalah kamu kepada aku, kata Allah. Minta. Allah suruh kita minta. Jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu, to you we worship, only you ya Allah. Dan juga to you we seeking aid. Kepada engkau juga kami meminta pertolongan. Minta kepada Allah, jangan minta dengan makhluk. Kita minta kepada Allah, Allah tidak jemu. Kita minta kepada makhluk, makhluk dia jemu dengan kita. Abang, sisi abang, hang ni kerja duk minta kat aku lah. Tu dia. Tu. Mula-mula memang dia macam seronok, tapi akhirnya dia akan bosan. Sebab tu minta kepada Allah, usaha dan sebagainya. Dan juga minta dengan syarat sabar, wassalah, dan juga sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kerana sembahyang itu amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk sembahyang tak berat. Orang yang berjaya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak jadi orang yang berjaya, jaga sembahyang, sembahyang khusyuk, jaga kemaluan, jaga keluarkan harta zakat,
hindari daripada bercakap perkara yang lara. Kita orang yang berjaya. Aflahal mu'minun. Orang yang paling berjaya di kalangan orang yang beriman, solat dia jaga iman dia, jaga diri dia. Apa makna jaga? Takwa. Jaga tu makna takwa. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Allah kata apa? Iaitulah mereka yang yakin, percaya dengan yakin, yazunnu, yang yakin dan percaya dengan apa? Bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, yakni percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan. Wa annahum, di mana hari itu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Certain that they will meet their Lord. Akan jumpa Tuhan mereka. Kita akan jumpa our Lord. Our Lord kita apa? Allah Ta'ala. Kita akan bertemu dengan Allah satu hari nanti. Kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan return kepada dia balik. Kemudian ya bani, hai Allah kata, hai Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum, aku lebihkan kamu daripada apa? Daripada alam, daripada makhluk yang lain. Bani Israel ni Allah lebihkan, macam-macam Allah bagi selamat daripada lemaskan bersama dengan Firaun. Kemudian Allah lebihkan mereka, bangsa yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala lahirkan daripada apa? Daripada nabi lahir, nabi keluar ataupun nabi kebanyakan datang daripada bangsa Bani Israel. Bani Israel ni siapa dia? Nabi Yaqub alaihi salam. Yang kata Bani Israel ni, Bani anak cucu Nabi Yaqub ni. Bani Israel tu bukan jahat. Bani Israel tu bangsa. Yang jahat tu dia panggil Zionis. Baik. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah kata apa? Dan peliharalah diri kamu. Nampak dah? Takut tu makna pelihara daripada azab sengsara hari akhirat nanti, yang mana padanya seorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun daripada balasan azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula, syafaat ni makna apa? Pertolongan. Hari akhirat nanti Allah kata kita tak boleh tolong orang lain, dan orang lain tak boleh tolong kita. Kita dengan diri kita, kita dengan amalan kita, kita dengan solat kita, kita dengan puasa kita, kita dengan ilmu yang kita ada, kita beramal, kita dapat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan mereka yang bersalah itu tidak akan mendapat sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyyazubillah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada anak yang soleh, anak yang solehah, kita akan dapat pertolongan daripada apa? Daripada mereka. Dia bantulah. Anak yang hafal Quran, dan disebut dalam riwayat dia akan bagi apa? Pertolongan kepada ahli keluarga dia. Jadi hari ini kita bila hidup atas dunia, maka kita kena berbaik dengan orang. Bila kita berbaik dengan orang, insya-Allah maka orang itu akan menolong kita. Dia sembahyang, dia puasa, dia ingat kita, insya-Allah dia akan tolong kita. Yang kata tak dapat pertolongan ini adalah orang yang tidak berkasih, orang yang tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah selawat dan banyakkanlah hubungan silaturahim. Mudah-mudahan kita selamat di sana nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita berhenti ayat 48. Insya-Allah kita sambung lagi pada minggu satu lagi. Sekarang ni solat kita selang seminggu, maksudnya sebulan 2 kali. Jadi kita doalah agar Masjid Hidayah ini kembali seperti biasa, kewangannya baik, semuanya baik, kemudian dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pun mudah-mudahan mudah kembali baliklah nak sembahyang kuliah maghrib. Saya tahu ibu-ibu ni kan rindukan nak solat berjemaah, betul tak?
di masjid inilah kan. Kita hari ni tak boleh solat lagi di masjid. Muslimat ni doa lah mudah-mudahan COVID-19 ini dapat apa? Dapat dihapuskan daripada bumi Malaysia, khususnya dan amnya seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, mohon maaf kalau ada kesilapan, kelewatan, ketegasan dan sebagainya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina aw minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.